Okay, serius. Okay. Meeting 3, kali ni 4, action. meeting kali ni kita nak bincang balik apa yang kita nak kena buat. Kalau tengok dekat dalam list, tengok kerja kita yang pertama which is introduction Luqman, sebab Luqman jaga lebih tahu tempat tu. So lepas tu factors of site selection, preliminary dengan organisation chart, part akulah. Lepas tu construction plan bahagian 5, network diagram, critical creativity. So ini part dekat dalam Microsoft Project. Cost estimation part Nakib. Itu cost estimation nanti nak kena kurang macam tally sikit lah, sebab kau nak kena sebut juga. Tak silap aku, kalau dekat bahagian aku ada nak kena buat part business. Maksudnya cost cost land tu berapa, yang kita ada tanya time waktu kelas tu. Lepas tu okay, locality plan Ima, layout Luqman, standard conditional contract ada 7 dah tukar. So dah buat 7. Aku dah hantarkan kau belum? Dah hantar. Dah daripada aku dah. Yang 7 kan? Ya, 7. UBBL, site safety, under Naki, construction safety regulation, under Luqman. Since apa yang aku tengok ni, apa yang aku buat, aku buat ni. Window, aku share screen. Alright. So this is untuk part aku, which is factor of site selection, kenapa kita pilih tempat tu. Cakap pasal progress, yes, progress semua untuk site selection dah settle. Alright, lepas tu untuk ni contoh-contoh dia punya public facilities lah yang berada kat situ. And then ni preliminary studies, which is feasibility study. Aku dah ada buat 6. So based on apa yang Sir nak 13, termasuk kepada yang pertama which is technical, bahagian technical, dan keduanya which is bahagian business. So business kena ada 4, technical kena ada 9. So supposedly aku nak kena tambah lagi 3 lah untuk bahagian feasibility study ni. Rasanya itu tak ada masalah, boleh cater. Alright, so sekarang ni masuk pada organisation chart, dah settle and dah check balik dengan Sir. But the next yang bila Sir nak check tu, ni akan dipertimbangkan lah tempat untuk apa. Sebab based on kerja yang aku dah agihkan, so dia kena mengena lah dengan korang punya job planning ni, which is civil site engineer, planning engineer and office manager. So apa yang more kepada kontrak or kepada safety regulation tu semua under kepada kontrak, dan UBBL tu semua under Nakib lah. So kepada yang critical yang menggunakan project Microsoft Project would be under Zaima. Yang nak kena tengok balik, nak kena cari dia punya apa yang kerja kita nak kena tengok, nak kena nilai untuk tahu berapa jangka masa. And civil site engineer which is Luqman, but nak kena tunjuk AutoCAD punya plan. Okay, selesai part tu. So ni locality plan dah settle. Cuma ada nak tambah ke? Untuk part dari ni ada nak tambah ke? Kalau ikut apa yang aku refer contoh nak tu, nak tambah isi ke apa? Normal nak cakap apa tadi? Macam kalau kau nak tambah tu kan, nak tambah dari segi aspek apa?
Macam kalau Tak. point tu boleh tanya aku lah. Boleh jawab ke apa. Yang ini kalau boleh untuk part locality plan ni based on kalau yang tak apa, yang ini kita boleh hold dulu sebab kita pun nak kena refer juga dekat Sir. And kalau tak nak buat time kelas, kita boleh message Sir lah untuk tanya untuk bahagian locality plan ni nak kena ada apa je. Sebab since kebanyakan on part explanation, Sir prioritize on explaining on detail. So dia memerlukan info yang cukup lah dekat setiap part tu. So tak nak ada benda yang tertinggal. Okay, itu untuk part locality plan. Apa-apa nanti boleh tanya dekat part dekat Sir. Lepas tu, okay, standard condition of contract. So ini part Nakib. And aku dah dapat daripada Nakib. And semua sekali total ada 7. Nanti aku akan check tengok satu-satu apa yang ada kena mengena dengan kita punya kerja ni. So since meeting pertama, kita ada rancang untuk buat, kita dah cari tempat, Luqman dah propose tempat untuk menggunakan tapak tambak Pontian tu untuk kita buat projek kat situ. Pada asalnya kita nak buat apartment hotel kan. But since kita boleh ubah disebabkan apartment hotel tu would be expensive and mengambil jangka masa yang lama daripada projek-projek yang lain yang kita dah tengok. So since kita pun dah tanya Sir, dah review dengan Sir pun kata boleh tukar. So Luqman, apa yang Sir kata boleh buat tu, boleh bincangkan tak? Okay. Macam aku dah tanya Sir, kalau macam kita nak tukar, maksudnya tak nak buat hotel, dia boleh juga. Maksudnya lebih memudahkan. Tapi macam kalau Ima propose nak buat style rumah taman kan, rumah taman macam maybe kita boleh buat rumah teres, and itu pun lebih mudah sebab kalau kita buat style rumah taman dengan apartment, kita planning ke atas tu kita nak buat rooftop garden, and then kita nak kena fikir factors untuk parking tu kan, parking bawah dalam bangunan, and then kalau kita nak buat swimming pool pun kat atas. So kalau macam kita nak memudahkan diri kita lah, kita buat rumah teres facilities yang pada aku patutnya adalah dalam satu taman tu. Biasanya macam surau, and taman tu playground, maybe jenis macam tu kan. And then kalau kita biasanya taman ni dia tak adalah orang fans satu taman kan. Itu biasa kalau ada fans satu taman tu macam taman perumahan elite yang berapa juta ke atas. Tapi ni kita nak buat style rumah teres je untuk rumah mampu milik. And then apa lagi yang kita perlu ada, maybe dewan serbaguna lah. So kat situ facilities dia tak terlalu banyak, and maintenance dia pun tak tinggi. So kat situ kan macam kalau orang yang di situ nak consider kita punya nak consider kita punya perumahan tu, macam dia lebih logik lah. Macam maybe macam cost untuk jaga maintenance tu lebih mudah lah. Macam kita sebelum ni bercadang nak buat apartment atas tu ada swimming pool, and maybe maintenance dia agak mahal, and kita pun ada propose untuk gabungkan ada hotel untuk maybe hotel tu ada berapa persen keuntungan tu adalah kita akan guna untuk jaga maintenance pool tu kat situ mudahkan. Tapi kat situ kos pembinaan tu terlalu tinggi, and maybe kalau kita nak bila terlalu tinggi, untuk harga jualan satu lot rumah tu akan jadi lah macam tinggi sangat, and maybe tak rambu. So pada aku kalau kita macam cadangan lima tu kita boleh consider sebab tanah kita pun agak luas, and kalau kita refer balik close tanah sekejap present balik match. Kalau nak present boleh je present. Yep. Alright. Nampak?
Nampak. Okey. Kalau macam kita nak buat rumah taman pun tengok tanah kita agak besar banding dengan ni. Sini ada kedai yang kita elok kan. Kita tengok macam ni pun kita banyak ruang nak buat perumahan, and then kita pun boleh tambah lot kedai lah untuk macam ada terangkan kan, kemudahan untuk penduduk residen kat taman situ. Untuk itu kita boleh consider juga. And then macam aku dah try juga nak check untuk dia punya drainage system kan. Tapi yelah, tak boleh nak access sistem aliran tu sebab kita belum tahu apa. Tapi aku buat survey dekat Google Maps, maksudnya buat yang walk around, dia sepanjang jalan ni, tepi ni, dia dah ada longkang. So itulah dari yang aku jumpa. segi And drainage system tak ada masalah. bila itu tak ada masalah. So no problem. Nanti maybe kita akan determine balik lah tempat untuk kita letak maybe tangki air ke water pump something, generator untuk dekat taman kan, ada generator, transformers or something. Alright. And then time untuk layout post construction, aku cadang kita akan letak kita punya silt trap, sebab kita buat construction dekat dengan laut, dekat dengan sumber air. So silt trap tu adalah yang tengok tempat sini paling terdekat dekat dengan laut kan. Kalau kita nak lepaskan air di sama ada dua, dari sini ataupun sini. So lebih baik kat depan ni lah. So maybe kat depan ni kita akan buat silt trap untuk tapis air daripada tempat construction. So kat situ dia tak ada pencemaran berlaku lah kat air di situ. And then kita kalau semua setuju untuk kita tukar plan, kita nak buat move pada taman perumahan tu, nanti aku akan buat layout baru lah untuk untuk kita buat construction kat situ. So sekarang pulang pada pendapat korang lah, sama ada korang nak proceed style apartment ataupun style perumahan. Perumahan kita boleh buat style rumah terrace ataupun maybe semi-D ke 2 tingkat ke. Okey, pada pendapat aku lah, untuk cadangan tu okey. Kalau sama ada kita nak, since bahagian apartment and hotel tu berkemungkinan agak sukar untuk part planning engineer punya planning, untuk part nak planning tu, aku cadang kita tukar kepada yang lebih tak terlalu simple, but at least ada mencabar sikit lah. Kalau nak buat apartment tu terlalu mencabar, so kita cari something yang kita boleh create idea sambil buat tu. So kita gain some knowledge lah, some new knowledge. Okay, since kalau mengikut daripada yang Google Maps ni, kalau kita perasan dekat sekeliling tu dah ada banyak utilities, dah ada banyak facilities dah. So kalau kita nak create lagi tempat untuk kedai, untuk sediakan lot kedai, macam kurang sesuai, since dekat tepi tu semua dah ada banyak ruang kedai dan orang boleh berniaga kat situ. Cuba kalau kita tengok kat sini, contohnya kalau kita nak buat tempat futsal ke, tempat permainan. Okay, kalau tempat futsal tu dah ada, kita boleh buat padang, kita boleh buat tempat basketball dekat area-area situ lah. Yang tiada, yang misalnya kita cari tempat yang tiada, bina suatu fasiliti yang tiada kat situ. So kalau misalnya kalau kat tempat situ ada part futsal je, so kita cari permainan lain ataupun tempat kalau kindergarten tu, since kalau kita nak buat gated and guarded, so kalau tempat kindergarten tu mesti kindergarten, tempat taman permainan tu adalah untuk kanak-kanak ke, and tempat tu supposedly kalau mengikut kepada apa requirement yang kita perlukan is green place and sesuai terhadap situasi sekarang ni, which is dalam keadaan COVID-19 lah, dalam keadaan pandemik. So kalau macam kedai, kita tak boleh nak, kalau kita buat gated and guarded, kedai tu kita tak boleh tutup, sebab kedai tu adalah untuk tempat public. So since dah ada bahagian kedai-kedai kat tepi ni, so
bahagian yang untuk buat layout ni, kita boleh propose something yang tak ada dekat area situ. So itu boleh dibincangkan nanti dulu. Okay, Pak Imah, dah ada jumpa apa-apa ke? Untuk since kalau kita nak buat perubahan, dah ada jumpa something ke? Kalau apa dekat Google, contoh macam untuk perumahan punya construction tau. Dia punya planning tu, tapi kejap aku share kat korang. Boleh. Tapi macam mana? Kejap. Yang ni yang aku jumpa, tapi aku tak sure lah sama ada dia lengkap detail atau tak. Sebab aku tunjuk kat Sis sebelum ni ada dua contoh tau. Lepas tu semacam prefer nak yang lagi detail. So tak nak yang macam general. So yang ni aku tak sure sama ada dia detail ke tak. Aku tak tunjuk kat Sis sebab yang ni untuk rumah biasa punya, bukan apartment. Lagi satu, kalau kita buat rumah biasa, kita boleh ikut macam yang sebagi tu. Sebab tak silap aku sehari tu cakap yang grup mana tu ada boleh ikut yang macam sebagi tu sebab dia buat rumah teres kan. Kecuali grup Mira dia tak boleh buat sebab dia buat rumah banglo. So dia kena cari lain juga sama macam kita kan kena cari lain, dia pun kena cari lain. Alright, faham. Cuma kalau boleh, cuba kita dengan contoh yang saya kasih tu, kita bandingkan, tengok apa yang kita boleh tambah dan apa yang kita boleh tolak dekat dalam list yang dah diberi ni, dekat dalam website. So rasanya tak ada masalah ni, cuma kita nak kena confirmkan dengan saya balik lah. Ini part nanti kena confirm dengan saya dulu. Korang nak tengok dulu kalau untuk yang apartment punya. Boleh, dua-dua. Cuma by the end of this, aku nak kita decide terus nak buat sama ada apartment ataupun rumah kawasan perumahan biasa. Yang aku send nombor 2 ni, yang ni apartment punya tapi dia tak lengkap sebab yang ni ada 3 floor je. Sebab kalau kita buat apartment kita buat 5 kan. Yang ni ada 3 je, so kita kena tambah lagi 2. Lepas tu kat sini tak ada yang buat apa tu pool. So kita kena tambah pool. Lepas tu apa lagi? Yang macam yang macam parking punya part tu pun kena tambah juga. So which is ada benda yang tak complete lah. Ada banyak tak complete juga. Lagi satu dia tak ada yang duration dia tu. Sebab saya kata kalau boleh awak cari yang ada duration supaya senang nak buat nanti. So yang tu aku tak jumpa duration dia untuk apartment. Kalau yang banyak yang jumpa untuk rumah taman punya macam tu lah. Okay, macam ni. Aku nak untuk civil engineer dengan planning engineer, korang decide korang nak buat apa. So kalau which is aku better, pada pendapat aku lebih prefer kepada taman perumahan since data kita punya most of the research yang kita dah tengok yang kita boleh cari is more kepada kawasan perumahan. So untuk lebih senang untuk part planning dengan part civil site engineer. Rumah tu nak rumah teres atau korang nak macam semi-D ke macam mana? Itu korang tetapkan kot kuasa. Aku tengah cari contoh untuk yang semi-D punya tau, tapi kejap. Lupa pula.
Pada aku lah, pada aku macam lebih baik kita buat rumah teres, rumah macam lebih mampu milik. Sebab rumah semi di dekat area, dalam area di situ ada yang baru siap. So kat situ macam persaingan untuk orang nak pergi tu agak tinggi lah. And macam style rumah kat situ pun dah banyak semi and bila perhatian ada banyak lagi yang macam orang tak berapa nak mampu beli. So macam lebih baik kita buat style rumah teres je. Lagi satu, soalan kita berkaitan dengan new COVID-19 punya pandemik kan. So kalau rumah teres aku rasa logik lah sebab orang pun nak cari rumah benda semua since pandemik kan. Daripada semi-D agak takut tak ada orang nak beli tu je. Ya, sebab harga pun kita nak kena, diorang nak kena mampu kita nak milik dan estimate kita harga pun nak kena ada profit juga. Takut sebab kebanyakan takut loan tak lepas, loan bank nak buat. Okay, right lah. Semua kerja kerajaan. Rasanya kita decide terus kita buat untuk rumah teres. Terus buat rumah teres. So nanti Lokman boleh propose apa yang kita nak kena buat. Apa yang Aku rasa Pak Lukman tak payah nak ubah kot. Cuma apartment tu kau tukar bentuk je. Bentuk rumah. Surrounding tu dah okey dah bagi aku. Cuma ingat, kalau part rumah, dia ada pelbagai cara tau nak buat. Sama ada, sebab aku ada survey beberapa tempat lah, tapi bukan dekat sini tu, dia dekat tempat-tempat lain. Dia ada rumah tu more kepada konsep Jepun tau, di mana dia melebihkan untuk orang berjalan daripada orang menggunakan kereta dekat kawasan rumah tu. So kiranya dekat area rumah tu memang tak banyak untuk parking kereta satu tempat, which is dia berjalan ke rumah tu dia berjalan kaki lah. So which is dia more kepada exercise. Tu ada buat research ke apa? Tu tengok cerita sebenarnya. And dapat ilham daripada situ lah. Itu just an idea untuk layout lah. Sebab kita nak lepas tu Man, jangan lupa kalau buang benda-benda yang tak perlu guna macam crane. Kita buat rumah teres tak guna crane kan. Nanti crane tu kau boleh keluarkan. Itulah. Itu saya lihat aku kena buang-buang. Tapi tak susah Lokman ke? Tengok pakai crane. Lokman tak susahkan kau ke? Aku okey je. Sebab kalau aku apartment ni kan, aku buat macam ni lah style aku buat dari yang dah siap lah. Yang dah siap, start layout and construction tu just nampak dari atas. And then satu lagi aku buat untuk tunjuk macam mana plan lot rumah dalam bangunan tu. So itu dah 2 je. Kalau buat ni, kali tu je dah boleh tengok semua. So kau okey kan? Kau okey kan? Aku okey je. Sebab lagi pun lagi senang untuk macam dari segi safety dia, lift dia. Ada lift ke? Tangga dia position dah tak payah fikir lah. Ada lah. Lift untuk apa? Lift tu kalau apartment ni. Oh, so kiranya tak nak buat aku tengah ni buat consideration untuk alat ahli. Tak payah lah. Okay, faham. Okay, since kalau kita buat dekat bahagian rumah teres, so tak kiranya taman. So Pak Nakib, apa yang kau boleh suggest dan apa yang kau boleh dia sebenarnya kalau ubah tak ada efek, kalau tak ubah pun tak ada efek kat aku. Okay. Kira yang pertama standard condition pasal tu sebab kita pun time yang aku buat yang 7 tu mana yang tu untuk sebelum antara owner dengan kontraktor. So kat situ tak ada kacau pun kita punya projek apa benda semua, just kita cerita
apa peranan antara owner dengan kontraktor. Lepas tu yang kedua UBBL. So UBBL aku dah ambil 5. Ya aku present jap. Boleh sila. Okay, tadi aku baru buat UBBL ni. Yang ni aku just baru ambil daripada statement dalam UBBL tu. Aku tak relatekan lagi dengan projek kita. Mungkin lepas ni aku akan tambah ayat untuk kita relatekan dengan kita punya projek lah. Okay, so yang pertama aku ambil submission plan. Yang kedua aku ambil permit. Yang ketiga ambil first payment holding. Yang keempat aku ambil commencement of body operation. Yang kelima aku ambil foundation. Okay, yang dia ada lebihan yang lift ni kalau kita dah tukar rumah, so ni dah tak ada. Emergency exit pun dah tak ada, fire alarm maybe kat setiap rumah, tapi since dah cukup 5, so yang bawah-bawah ni aku takkan tengok lagi lah. So aku just elaborate lagi yang 4-5 ni ha. So kalau itu yang aku kata, kalau ubah daripada apartment kepada rumah teres tak ada efek kat aku pun. So aku okay. Lagipun kalau kita nak ubah sekarang lagi better sebab kita tengah fasa permulaan. Kita belum masuk fasa yang apa lagi mendalam. Betul. So kalau kiranya gitu rasanya okay lah, kita boleh proceed lah dengan apa yang kita dah rancang ni. So okay, it's just that for the next meeting ni aku rasa kita dah ada tunjuk lah progress apa yang kita dah siap. So untuk setakat ni part aku tak ada masalah, aku boleh settlekan. Dan untuk ubah apa-apa, untuk which is daripada motor ke apartment, resident and hotel tu boleh tukar, tak ada masalah, ke housing area. So setakat ni semua clear lah. Tapi nanti nak minta Lokman atau Syami yang inform dengan Sir yang kita dah tukar kepada apa ni, Taman Perumahan. Alright, boleh. Syami inform Boleh. Okay. Tapi nanti kalau Sir cakap apa-apa next meeting nanti aku akan present lah dia punya style layout. Sorry? Apa tadi? Mama cakap mah. Tak apa Man cakap Man. Ni okay, untuk maybe next meeting aku tak jamin malam ni, maybe esok kalau sempat nanti aku akan bagilah dalam grup sketching untuk layout perumahan taman. Alright, boleh. So setakat ni untuk Pak Noman, kita Noman nak kena tengok untuk salih balik lah. Pak Iman nanti nak kena tengok dekat bahagian dia punya construction planning, and Pak Nakib tak ada masalah kan. So kalau tak ada masalah, itu je lah untuk meeting kita setakat ni. So for the next meeting nak tengok untuk kita progress apa yang dah settle semua. So setakat itu saja. Terima kasih.